بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi Al-Fadil Tuan Pengurusi Surau Ihsaniyah, Tuan Imam, Tuan Bilal Barisan Pengurusan Surau, tuan-tuan dan perempuan sidang jemaah yang hadir bersama, mudah-mudahan kita diberikan kelebihan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga istiqamah dengan apa yang kita dapat daripada agama kita yang mulia ini sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung kitab kita Tanbih Al-Ghafilin, muka surat 966, peringkat yang di bawah sekali, Wahab bin Munabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahab bin Munabbih berkata, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam bertemu dengan iblis. Ini cerita dia kan. Maka Nabi Yahya tanya pada iblis tentang macam-macam tabiat anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jawab iblis, sebahagian dari mereka seperti kamu tidak dapat kami pujuk. 968. Oh. 968 nombor 8. Pun tak bertanda, saya tak dengar. Kita mulakan ke surat 968 nombor 8 ya. Baik. Dari sifat kikir yakni bakhil, maka aku hadapi dengan mengingat rosaknya apa yang di tangan orang-orang. Maknanya bila nak bersihkan sifat bakhil itu, dia ingat tentang maknanya binasanya apa yang ada di tangan. Apa yang ada di tangan kita ni akhirnya akan habis juga. Jadi daripada habis saja-saja, maka kita pun buatlah kebajikan. Ya. Di mana disebut di situ dia kata berdasarkan ayat yang bermaksud apa yang ada padamu akan habis rosak dan yang di sisi Allah tetap kekal.
Apa yang ada pada kita semua akan habis. Yang kekal hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang kata, duit kita tu tak semua kita punya, ya. Tak semua kita punya. Ada yang orang punya, apa yang ada kita semuanya akan binasa. Yang kekal hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingatkan kita kepada kalau nak bakhil, nak kedekut, ingatlah benda yang ada itu akan habis. Biar habis ada ganjaran daripada Allah, jangan habis tapi tak ada apa-apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya dia kata, maka dengan itu aku mengalahkannya. Maksudnya ialah untuk melatih diri kita supaya menghilangkan sifat bakhil, hendaklah kita menjadi seorang yang pemurah. Seorang yang pemurah. Ingat bahawa apa yang ada ni semua rezeki Allah bagi. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan sangat berkira-kira. Ni nak masuk puasa ni kan? Nak masuk puasa ni. Man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan. Maksudnya dia sedar ini bukannya satu penyiksaan. Ini bukan satu menyusah-nyusahkan. Tapi ini satu perintah Allah. Bila Allah perintah, walaupun dari segi sunnah sebagai manusia yang perlu pada makan, tak makan tu lapar, walaupun kita tahu tak makan tu lapar pada akal kita, tapi bila sunnah alam bertemu dengan perintah Allah, oleh kerana kita beriman, kita akan dahulukan perintah Allah. Kan? Penuh keimanan. Ihtisaban, yang mana dianya melaksanakan dengan penuh berhati-hati. Kalau terjemahkan ihtisaban ni, sangat berkira-kira. Hisab kan? Ihtisab berkira-kira. Maksud berkira-kira, dia puasa ni, dia akan diberikan ganjaran, pagi tu pahalanya yang besar. Tapi sampai petang tu ada orang besar gunung, ada orang besar bukit, ada orang besar usut. Akhirnya ada orang besar telur ayam, ada orang langsung tak ada apa. Bermakna bila dah dapat banyak pagi tu, dia berkira-kira sangat, jangan susut daripada perkara-perkara yang lara. Berkira-kira ihtisaban, berkira-kira. Contohnya kan, kita puasa kita nak cerita hal orang. Tak boleh dah kan, wang puasa kan. Kan berkira tu. Dan kita lah ada duit dapat gaji kan, dapat duit pencen. Ajak kat rumah pergi melancong ke Jepun, berkira. Kan, tunggu dulu. Sebenarnya tunggu tu berkira lah tu. Tunggu tiket. Bila raya je, tukar lansi lah dia kata. Kita berkira, apa pula tukar lansi? Sebab cantik lansi ni lagi kan. Elok lagi. Dia kata, dah tiga raya dah pakai warna ni je. Dia kata, tak apalah, kita cukup lampek dulu. Tu berkira-kira. Kau kedekut. Maksud berkira tu dia terasa menilai, menjaga benda yang baik jangan susut. Oleh kerana perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu puasa itu imanan ihtisaban. Iman macam mana pun susah bertumbung dengan sunnah kita. Ialah makan minum ni benda penting tuan-tuan. Kan? Jangan makan, jangan minum. Siapa kau kata? Kan? Orang tak bagi jangan. Tapi Allah Taala suruh. Ya, sami'na wa ata'na. Itu imanan. Kan? Kita tak soalkan lagi lah. Mati kan? Tak. Biarlah mati. Lapar, tak apa. Aslinya kita akan merasakan sebulan lamanya, bukan seminggu, bukan sehari. Sebulan ni Tuhan. Tak apalah. Sebab Ramadan itu perintahnya Allah. Imanan. Ihtisaban, dia akan menjaga nilai puasa dia. Di sinilah dia katakan, orang yang bakhil itu akan dapat mentarbiah dirinya, menghilang sifat bakhil dengan sifat pemurah. Kalau kita belum ada sifat pemurah, berpura-pura lah pemurah. Kan? Belajarlah pemurah. Apa yang dia buat? Nak bagi setiap subuh RM1, tak dapat. Yang boleh mana boleh? Yang boleh jemaat RM1. Buatlah yang dulu. Buatlah dulu. Cuma dalam fatwa kita, ketika khatib berkhutbah, tolak tong kotak tu, waktu khutbah sedang berjalan, hukumnya makruh. Ya, waktu kita pun masukkan duit. Makruh hukum dia pada fatwa Negeri Sembilan. Boleh kita rujuk. Ya.
Baik. Yang kesembilan, dari sifat sombong, maka aku hadapi dengan tawaduk. Sebab di sana ada ayat menyebut, sungguh kami menjadikan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya mudah kenal mengenal bahawa orang yang termulia di antara kamu ialah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tak kira lah dia pangkat apa pun, kita ingat bahawasanya tak ada beza kita ini, melainkan takwa. Melainkan takwa kepada Allah. Jadi jangan nak sombong. Sombong satu benda yang boleh menghancurkan kita. Jadi dengan takwa itulah kita boleh mengalahkan sifat sombong kita kepada sesama makhluk. Sifat sombong ni hanya Allah saja yang layak memakainya. Makhluk tak layak. Allah bila pakai sifat sombong, dia hebat. Makhluk bila pakai sombong, dia hina. Jadi dia akan berlaku pertentangan. Sebab itu dipanggil antara sifat yang kita belajar Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu bersalahan dengan makhluk. Contohnya sifat sombong dipakai pada Allah, mulia. Sifat sombong kita pakai hina. Kan berlawan tu. Kan? Takut pada makhluk, kita lari daripadanya. Carilah ikhtiar macam mana nak selamat. Takut kepada Allah, kita mendekatinya. Carilah ikhtiar macam mana nak dekat. Itu nampak tak bertentangan, berlawanan, mukhalafatuhu lil hawa, antara makhluk dengan Allah. Jadi sombong itu kita hadapi dengan sifat tawaduk. Cuma tawaduk ini kita kena tengok sikit apa maksud sebenar tawaduk. Tawaduk ini iaitu orang yang tidak berbangga-bangga dengan apa yang diperolehi kelebihan daripada pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu antara ciri yang diletakkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bab makna syukur, meyakini sebenar-benarnya yang dia dapat itu adalah pemberian Allah. Ada dalam tu sifat tawaduk. Syukur tu ada ciri tawaduk. Tidak. Kenapa? Kenapa ciri syukur itu ada sifat tawaduk? Sebab dalam rezeki itulah boleh membawa orang sombong. Dapat rezeki, maka dia akan boleh sombong. Maka untuk syukur pada rezeki itu ada sifat tawaduk, iaitu menyedari bahawasanya segala yang dia dapat itu adalah daripada pemberian anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia nak berbangga-bangga? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca ya satu kisah, saya pun kita kuncikan dulu, iaitu tentang seorang sahabat, dia memakai jubah labuh sampai menutup buku lali. Maka Rasul kata, jangan pakai, nanti Allah campakkan kamu ke dalam neraka dan berpaling wajahnya daripada kamu. Campak tak nak tengok dah. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar dapat tahu, dia jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, jubah aku semua labuh sampai menutup buku lali. Engkau tak apa, wahai Abu Bakar. Kemudian Nabi pula tengok keadaan suasana sahabat tak faham maksud apa yang cakap tadi, dia sendiri pun pakai jubah labuh. Sahabat kata, aku lihat Nabi menjenjeng jubahnya, kan? Apabila sampai dalam masjid dan dilepaskannya, aku dapati jubahnya melebihi daripada buku lali. Jadi situ kita nampak bahawasanya apa-apa sahaja yang boleh membawa kepada kesombongan, maka ianya membawa dosa. Jadi campak dalam neraka itu bukan sebab jubah. Dicampak dalam neraka sebab sombong. Kenapa pula? Sebab waktu itu jubah labuh itu trend. Trend yang menjadi satu adat orang bangsawan yang mesti jubahnya labuh. Jangan ingat tuan-tuan dulu, tuan-tuan. Kita dulu mula-mula sampai handset kan. Saya ingat saya boleh handset tu. Lama nyimpan duit, besar akan main dah. Memang tak boleh masuk poket dah. Kalau masuk poket, senteng keluar gitu. Egot keluar. Masuk poketnya, egot sini. Masuk poket sini, egot sini. Pegangan tangannya. Tapi yang paling sadapnya pergi restoran, mesti letak di atas meja. Kita pun berharap, mudah-mudahan time letak meja berbunyilah handset tu. Bila bunyi tu orang tengok kita. Sombonglah kita. Maka kalau dulu ceritanya dengan baju dia sombong, Allah sampai neraka, kita
Waktu zaman dulu dengan handset tu pun boleh jadi berdosa juga. Jadi situ. Sombong dengan tawaduk. Maka kata Rasulullah, kecuali engkau wahai Abu Bakar. Kenapa pula? Sebab Abu Bakar telah berjaya menterbiah jiwanya, tak ada sombong dengan sifat tawaduknya ada. Tinggi, besar, hebat. Itu juga dengan Rasulullah. Jadi kita kena latih diri kita sifat tawaduk. Dapat apa tu? Kena mensyukuri, yakin bahawa Allah beri kita. Baik. Kemudian, siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberinya jalan keluar dari segala kesempitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar. Jalan keluar daripada apa? Jalan keluar daripada kesempitan. Daripada kesempitan yang datang macam-macam lah. Sempit rezeki, sempit macam tu. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan ianya akan dipermudahkan rezeki. Ada kalanya rezeki ini kita dapat bertambah. Sumber tambahan tu daripada sumber yang kita tak sangka. Ada kalanya rezeki itu tak bertambah. Yang gaji ya. Tunggulah dulu tahun kan. Macam saya dulu, kenaikan gaji saya bulan Januari. Dah naik dah ni kalau. Tapi ada orang bukan bulan Januari. Katalah bulan 7 naik dia kan. Selagi belum sampai bulan 7, mana boleh bertambah? Kecuali ada side income. Macam cikgu kan. Macam ni, dah hujung-hujung ni. Jual keluar tudung, keluar baju kurung nak raya. Keluar kerepek, rasalah ni kerepek ni sedap ni. Tapi orang beli, tu lain tu kan gaji ni, gaji tak bertambah pun. Tapi macam mana yang dikatakan dan memberinya rezeki di arah yang tak disangka-sangka. Tak berlaku penambahan. Tapi Allah tutup pintu-pintu yang boleh menyebabkan rezekinya keluar. Bulan sebelum-belum ni memang tak cukup. Tapi bulan tu cukup pula. Tuan-tuan, itu antara terasa penambahan rezeki. Kemudian rezeki juga jangan pandang harta. Rezeki tak boleh pandang harta. Semata-mata. Rezeki ni sihat rezeki. Sihat itu adalah rezeki. Allah beri sihat, boleh kerja. Rezeki. Ya? Macam-macam bentuk rezeki yang diberikan Allah daripada sumber yang tak disangka-sangka. Takut gini, boleh terfaham rezeki itu hanya harta. Kita kata tak ada pun tambah rezeki. Sebab kita salah faham. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu, dan Allah merezekikannya min haitsu la yahtasib, daripada sumber yang tak disangka-sangka. Kita faham rezeki itu hanya harta. Langsung kita berkata tak ada pun tambah rezeki. Salah. Ya, sebenarnya rezeki kadang-kadang hari-hari berlaku penambahan hidup kita. Kesihatan. Tuan-tuan boleh datang ke masjid kan, dengan ilmu, itu rezeki. Rezeki yang diberikan Allah melalui penambahan ilmu kita. Jadi rezeki itu jangan pandang kepada satu sudut saja. Iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam yang sedang bermunajat kepada Tuhan. Maka ditegur oleh malaikat, apakah yang engkau harapkan daripadanya dalam keadaan seperti ini? Kan? Iblis datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa sedang bermunajat. Ditegurlah oleh malaikat. Malaikat tegur Iblis. Kan? Apa yang kau harapkan daripada Nabi Musa dalam keadaan macam ni? Dia sedang bermunajat tu, maknanya satu kemuncak tinggi kan. Hubungan dia dengan Allah sangat rapat. Kan? Maknanya satu keadaan yang sangat hebat. Bukannya berada dalam tempat yang lara. Dalam keadaan dia bermunajat. Waktu itu Iblis datang. Macam ni keadaan Nabi Musa, kau nak apa yang kau nak apa objektif kau? Macam itulah dia. Iblis ni dia bukan tengok keadaan, dia memang dia akan cuba, tak terputus kan. Apakah yang engkau harapkan daripadanya, yakni Nabi Musa, dalam keadaan seperti ini? Maksudnya Nabi Musa sedang bermunajat, satu tahap yang memang hebat hubungan dia dengan Allah. Kalau katalah mana macam tu, mana ruanglah Iblis nak masuk? Sebab dia berada dalam bermunajat. Jawab Iblis, saya mengharap sebagaimana harapanku dahulu pada ayahnya ketika masih di syurga.
Kan? Nabi Adam misalnya dalam syurga tu disebut kan dia dalam syurga bukan tempat yang calang-calang tuan-tuan. La taqraba hadis syajarah. Jangan pergi. Memang dia insan yang hebat, yang mulia sehingga maknanya terbukti kehebatan Nabi Adam AS dalam satu pertembung ilmu. Pertembung ilmu antara seluruh para malaikat dengan Nabi Adam AS. Ketika mana Allah nak ciptakan Nabi Adam, mereka kata, apa pula nak ciptakan manusia yang ciri-ciri sifatnya suka menumpahkan darah. Kami ni yang makhluk yang memang sentiasa beribadah bertasbih pada kamu. Sebab malaikat ni la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni makhluk yang tak pernah melanggar perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan terus buat apa yang diperintahkan. Hebat. Tiba-tiba ciptakan manusia sini makhluk yang suka bergaduh. Allah kata, aku lebih tahu daripada kamu lagi buat. Okey, berlakulah pertemuan. Maka Allah pun ajukan kepada malaikat, cuba kau beritahu namonia. Apa ni, nama apa? Ni nama apa? Ni nama apa? Malaikat pun kata, ya, aku tak tahu. Tidak apa yang kau beri. Engkau beritahu, barulah tahu. Tak beritahu, tak tahu. Wahai Adam, cuba beritahu. Adam memberi satu persatu. Menunjukkan bahawa satu sudut manusia ini dia menerima ilmu yang hebat. Itu pun sejarah tu, kehebatan itu, Iblis berjaya keluarkan Nabi Adam daripada syurga. Jadi dia pun tak kisahlah, dia kata Nabi Musa munajat dengan Allah, itu baru munajat, dia di dunia. Ayah dia dulu dalam syurga, aku boleh keluarkan. Kita tuan-tuan. Kita ni lagilah kan. Nabi Musa dia kata bermunajat, apa yang kau nak dapat? Tak kisah, dia kata. Ayah dia dulu, atuk ni keturunan dia tu Nabi Adam dulu dalam syurga pula, bukan lagi tempat yang dunia kan. Itu pun dia berjaya keluarkan. Dan bila tiba waktu sembahyang, maka Iblis menyebarkan tenteranya untuk pergi kepada orang-orang yang akan sembahyang. Tengok tuan. Tiup isil semua pergi belakang. Mana pergi? 7 orang yang ke masjid ke surau. Jangan pula nanti tuan cakap, macam tu elok duduk rumah lah. Sebab apa? Kalau pergi masjid kan Iblis datang. Duduk rumah okey. Tak, jangan macam tu. Ya, menunjukkan bahawa musuh bila serang kita, memang kita hebat. Kan? Jepun datang serang kita, hebat kita. Tapi kenapa tak serangnya Thailand? Sebab Thailand bila laluan. Kau jangan tawan dia, dia buka pintu kau masuklah serang Malaysia. Tapi dia jangan tawan. Mana orang satu Malaysia yang tak ada jati, tak ada jati diri. Ingat tuan-tuan masa Kamboja, saya baca sejarahnya. Waktu Pol Pot naik, dia tutup pintu, tak bagi orang Islam keluar, dia bunuh. Dia bunuh. Duit kampung, di hamba abdi. Waktu tu, Saudi berunding dengan kerajaan Thailand supaya buka pintu supaya orang Islam boleh lalu ke Thailand dan masuk ke Malaysia. Sejarah tu saya baca. Jadi Thailand kata boleh. Thailand buka pintu. Jepun kata, Pol Pot kata jangan buka pintu. Sebab Pol Pot kerajaan lain, perundingan. Jadi, okey boleh. Aku tukar pintu. Tapi berapa persen nak bagi ni? Tapi dah. Lepas tu, Saudi kata, bukalah pintu. Sebab nak bagi laluan orang Islam datang ke Malaysia. Sebab sama agama. Waktu tu, maknanya Malaysia memberikan peluang orang Islam masuk. Tapi kena lalu Thailand. Thailand buka pintu. Berundinglah Saudi dengan kerajaan Thailand. Buka. Okey, boleh buka. Tapi juga persen dia. Pandai dia. Di kanan dia dapat. Ya? Dia bagi tempoh 1 bulan. 1 bulan, maka berduyunlah masuk. Itu yang kita datang, kita tengok sini ramai saudara kita daripada, kalau tuan-tuan pergi Masjid Fatimah, dekat apa tu? Masjid Fatimah dah tutup kedai dia. Dulu negara pasal PKP dulu tu, dia tak sampai sewa kan. Masuk tak ada, keluar je. Jadi dia pun tutup. Fatimah tu. Dia datang 3 orang. Dia, anak 2 orang. Suami kena bunuh. Dia datang jalan kaki tu, merentasi Kamboja, masuk Thailand siang malam, akhir keluar masuk. Masjid Timah tu. Saya bertanya dengan dia.
Siapa? Dia dukung anak dan pegang anak. Anak dukung seorang dan dia janjing seorang. Suami dah kena bunuh. Tapi sampai sini dia menego baju tu anak kan. Tuan-tuan pergi ke rumah dia dekat belah-belah sini. Anak-anak dia pakai wildfire pun. Kita pakai welfare je. ha, kita pakai welfare je. Dia welfare pakai. Rumah dia 2 tingkat, rumah batu 2 tingkat. Sampai ke Malaysia, dia nak hidup, maka dia pun menjahit. Kan? Baik. Itu juga dengan yang di KM Plaza tu. KM Plaza tu telah dibeli oleh Persatuan Peniaga-Peniaga Kemboja. Komplek Melayu, KM Plaza, Komplek Melayu, Melayu punya, Koperasi Melayu. Koperasi Melayu Plaza, KM Plaza lah. Dibeli oleh syarikat koperasi koperasi peniaga-peniaga apa ni Kemboja. Di bawah tu pengurusi dia menego. Yang buat kedai besar tu, pengurusi dia tu. Kan? Saya segan nak pergi beli itu. Bila saya beli kan dapat jubah solat free. Lama saya tak pergilah. Siapa anak dia ramai saja. Waktu saya ikut ramai. 2-3 orang anak dia sengaja. Beli je raya situ. Tapi kadang-kadang ada yati tu, dongki tu. Jumlah dia je, kalau dapat jubah solat kan free solat, untunglah tu kan. Tapi kalau pergi memang ustaz, ni hak ustaz dia kata. Baik. Jadi tuan-tuan dia kata, bila tiba waktu solat, dia keluarkan tentera dia, melalaikan mereka dari sembahyang ada kalanya supaya mengakhirkan solat. Maka jika tidak dapat, maka supaya tidak khusyuk dalam rokok, tak khusyuk dalam sujud dan bacaan-bacaan. Jika tidak dapat, maka diingatkan kepada kepentingan-kepentingan dunia. Macam-macam lah. Maka jika tidak dapat, maka syaitan itu diikat oleh iblis dan dibuang ke laut. Sebaliknya, jika dapat berjaya, maka dimuliakan oleh iblis. Iblis ni dia punya presiden dia. Dia punya raja. Yang buat kerja ni, syaitan-syaitan lah. Macam-macam lah. Berjaya, diberikan kedudukan yang tinggi. Tak berjaya, kena hukum. Lepas itu dia je buat kerja sungguh-sungguh. Macam-macam lah sembahyang. Kita takbir. Lepas itu kita dalam sembahyang, kalau boleh kita lihat, alhamdulillah saya tengok tadi jadual Tuan Haji Zaki ada buat kelas kita kan, kita pun ada membaiki bacaan. Kita kena baiki solat kita supaya bacaan tu, termasuk juga surah-surah yang kita baca tu biarlah betul. Kadang-kadang ain bunyi alif, alif bunyi ain kan, kaf bunyi qaf. Dia lain, kadang-kadang kita bimbang, dia punya beza. Sebab bahasa Arab ni dia takut lain kan. Baik. Kita tengok sana dalam surah Al-A'raf sebut kan, yang bermaksud kemudian aku ragukan mereka terhadap janji-janji akhirat. Dan aku gemarkan kepada mereka dunia sehingga mereka berasa sudah tenang di dunia. Mana dunia ni lebih-lebih lagi kita duduk dalam keadaan yang dapat apa yang kita nak dapat. Bahaya. Dan aku ganggu mereka dalam urusan taat. Tengok. Urusan taat ni termasuklah solat. Diganggunya kita dalam urusan taat kita kepada Allah. Antaranya solat. Dan dari jurusan maksiat. Kan? Sehingga tiada yang mensyukuri nikmat pemberianmu. Sehingga manusia tidak akan bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia antara bisikan-bisikan syaitan. Iaitu dalam sembahyang, kalau kita baca kitab Al-Bayan fi Madakhil Syaitan karangan Syekh Al-Jalali disebutkan, iaitu antara cara kita nak mengelakkan gangguan syaitan waktu sedang sembahyang, biasanya kita baca surah Nas sebelum tu. Dan ada antaranya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kita ludahkan di sebelah kiri kita. Tapi janganlah tu pula. Baca a'udzubillahi 3 kali kita angkat takbir. Sebut dalam kitab Al-Bayan fi Madakhil Syaitan. Kalau kita amalkan mudah je. Cuma jangan real ludah marah orang sebelah. Ni apa ni? Ustaz ni ajar. Saya tak ajar macam tu. Hanya dia kata isyarat sahaja. Sebab ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi,
dalam keadaan dia tak khusyuk dan sembahyang. Sebab biasalah kan syaitan ni dia ada tahap-tahap dia. Kan orang ni tahap dia, orang ni tahap dia, orang ni tahap dia, dia tahu. Maka dia Nabi kata engkau bacalah ta'awiz, maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim inda solah, waktu nak solat tu, dan engkau isyarat ludah ke sebelah kiri. Baik. Itu pun satu daripada yang diamalkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selain kita membaca surah Qul a'udzu birabbin nas. Dengan kita berniat supaya Allah menjaga kita. Sebab surah An-Nas ni tuan, kan kita baca dalam Zilal Quran disebut. Zilal Quran ni dianya sebagai ulama kata itu kitab tafsir. Ulama itu bukan kitab tafsir. Itu Zilal Quran tu namanya fi Zilal Quran, dia menceritakan bagaimana dia rasa hidup di bayang Al-Quran. Itu dipanggil fi Zilal Al-Quran. Ditulis oleh Syekh Qutb ketika dia dalam penjara. Cuba tuan-tuan bayangkan, kan? Dia boleh tulis tafsir Al-Quran dalam penjara. Kita masuk penjara, contohlah rumah dia ni, kan? Kalau lah nak dapat nulis dah. Bagi kata, nah tuan ni pensel, ni pen tulis. Nak tulis apa? Tulislah apa-apa tu, tak dapat nulis dah. Kan menung ya. Tapi dia boleh tulis 7 jilid tu kan, daripada surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi situ disebut dalam bab menguraikan surah Qul ni, kata barang siapa membaca 3 qul, mana qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kita tidur maka ianya dijaga. Allah datangkan satu malaikat dipanggil Al-Haris, jaga dia daripada gangguan-gangguan makhluk kasar dan makhluk halus. Makhluk kasar kejahatan manusia biasalah, yang manusia yang hidup ni. Makhluk halus daripada makhluk syaitan, termasuk juga ilmu-ilmu sihir. Kan? Jadi situ pun perkara-perkara yang kita ada disebut dalam kitab fi Zilal Quran itu. Baik, kemudian kita tengok lagi dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Hai anak Adam. Siapa anak Adam ni tuan? Kita lah. Kita ni adalah keturunan anak Adam. Betul. Saya pernah bagi ceramah. Ustaz nanti Ustaz apalah sebutlah tentang biodata. Sebutlah nama saya Zaman Ibrahim ni. Saya adalah keturunan Nabi. Jadi orang tengok saya keturunan Nabi. Dia kata saya tak bohong. Takkan berceramah nak bohong. Memang saya keturunan Nabi. Keturunan Nabi Adam AS. Kan? Tuan-tuan pun keturunan Nabi juga. Jadi situ kita, hai anak Adam, janganlah terkena fitnah godaan syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan datuk kita dulu, kan, dari syurga. Ini kita ingat bahawasanya sejarah yang paling baik tu bila dia nak ganggu Nabi Musa sedang bermunajat, mereka tanya apa yang dia dapat? Cuba tengok tu, apa yang dia buat tu. Dia sedang munajat, satu keadaan yang paling hebat, paling tinggi. Dia kata, dulu ayah dia pun aku boleh keluar dari syurga. Ini kan pula di dunia. Tengok dia. Menunjukkan bahawa iblis ini tidak ada satu dalam diri dia satu persepsi jaya ke tidak. Boleh ke tidak? Boleh tak ada. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Tak ada. Dan dia mesti boleh. Sebab itu dia buat kerja sungguh-sungguh. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebut, tuan-tuan sekalian ya, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Dia kata syaitan itu menjanjikan kamu dengan kemiskinan. Ini menunjukkan bahawasanya bakhil itu akan dibisikkan oleh syaitan. Kita dapat fikir zakat tak nak keluar, sedekah pun tidak, aku tak akan terbakhil, berkira-kira, kan? Maknanya kita ditakutkan dengan sifat bakhil. Sebab itu kalau lihat kepada zaman para sahabat dulu, budaya sedekah ini sangat hebat. Sikit lagi. Dan kepapaan. Dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji. Suruh kita buat wa ya'murukum bil fahsya'i, dan menyuruh kamu buat benda yang buruk, fahsya, benda yang tak baik.
kita pun terpengaruh. Banyaklah benda-benda yang tak baik kan dalam diri kita. Yang paling tidaknya kita mengumpat orang, jangan. Ni poso ni kita dilatih terbiar hati jangan umpat orang. Tapi sebenarnya dalam WhatsApp tadi ada bagi saya, dia kata dia akan menjadi penceramah bebas dan dia tidak akan berbohong. Sebenarnya tak berbohong ni tak payah penceramah bebas. Kita semua tak penceramah bebas pun jangan berbohong. Nak tunggu jadi penceramah bebas baru tak bohong, tak boleh tuan. Penceramah bebas ke, tak bebas ke, berceramah ke, tak berceramah ke, di mana pun kita bercakap benar ada satu yang kecuali tuan-tuan ada ilmu. Ilmu tarbiyah ni mana ilmu dia macam bohong tapi tak bohong. Tapi ada kaedah. Tuan-tuan nak belajar datang ke rumah lah. Tapi bagi mereka yang ada isi lebih satu, elok belajar. Sebab nanti hidup kita berbohong yang banyak. Lebih baik belajar ilmu tu. Saya belajar di Azhar tu ada satu kaedah ilmu belajar tu. Tapi tak berani juga kain lebih. Walaupun boleh guna kaedah tu. Saya guna kaedah tu tuan. Saya hari ni saya guna kaedah tu. Contohnya dululah zaman telefon dulu kan saya penekan di tangan. Okey. Abah ada tak rumah? Anak saya kata, abah tak nampak. Abah ada rumah tak? Dik, kata orang telefon tu. Pakcik, abah tak nampak lah, dia kata. Betul, dia tak bohong sebab abah dalam bilik. Telefon orang tamu. Itu bukan bohong. Banyak peristiwa berlaku dilakukan oleh para sahabat dalam ini bukan bohong ya. Macam ulama dulu, Syibli. Budak dikejar oleh orang nak pukul dia, lari budak tu losap lari, dia tengok dia lari, lari sana. Tak lama datang orang bawa kayu. Syekh ni sama berzikir dekat wakaf. Orang tu bagi, Syekh tu, nampak tak budak lalu tadi? Syekh tu nampak lalu sana. Kau nak apa budak tu? Kalau dapat saya nak belasah je tempat-tempat hariuk dia. Kata Syekh tu bangun. Dia berdiri, dia duduk sini pula. Belah sini. Kat wakaf tu kan, wakaf tu ada kerusi kan, dia duduk sini pula. Sejak aku duduk sini tak nampak budak lalu dah, dia kata. Jadi budak tu, Syekh bohong tak? Tak bohong. Itu ada kaedah dia. Tapi kalau dia tak bangun, situ duduk, sejak dia duduk sini tak nampak dah bohong Syekh ni. Tapi dia alihkan dulu ni macam kita lah dah sembahyang zuhur belum kan. Zuhur sudah lama dah zuhur semalam kan, bukan zuhur ni. Jadi itulah orang rumah kita kalau yang faham tu kita cakap tu dia pandai, dia pintih-pintihan, tapi yang tak faham tu ngonolah dia nampaknya. Kan? Kita balik pada luar kan, abang dah makan lembang dah. Makan lu? Belum. Dah makan tadi dah. Kan belum. Sebab makan tu umum. Kan makan belum. Pasal apa tuan? Pasal apa Kang dia dah masak boleh sedap, ibu kita tak makan. Berok, banyak apa muka tu. Kan. Belum makan. Bila makan, sikit dia makan bang. Katakan banyak tu. Jadi kaedah tu ada kaedah dia. Maknanya dia pada kalimah-kalimah yang orang lain faham lain, kita maksud lain, maka tidak bohong. Tetapi tuan-tuan, bohong dibolehkan dalam beberapa keadaan. Antaranya dalam keadaan kita nak membaikkan dua saudara. Orang yang membaikkan dua saudara, walaupun berbohong, memang bohong. Dia tidak dianggap berbohong. Yang keduanya dalam keadaan perang. Perang, berbohong dia. Kan berapa kekuatan musuh, berapa kekuatan Islam dikaji-kaji kan. Maka dia kata dia berbohong. Maka berbohong itu dalam perang tidak dianggap berdosa. Menipu, perang tak berdosa. Yang datang semua putih-putih belaka, suruh balik ke rumah. Pergi hitamkan rambut, hitamkan janggut, semua putih belaka. Itu menipu tu. Sebenarnya tua tapi pun tidak juga. Nabi pernah mengarahkan sahabat yang tua-tua ni balik ke rumah, hitamkan janggut, hitamkan rambut supaya nampak muda. Tentera musuh takut sebab nampak semuanya muda-muda belaka. Tapi sebenarnya kita pinggang belakang. Sebab itu menipu tak? Tetapi apabila kita menghitamkan rambut di luar waktu itu kerana matlamat lain, hukumnya apa tuan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita menipu. Menipu. Jadi situlah
Inai boleh ya, inai boleh tak ada masalah. Menginai, inai kita masuk inai, janggut itu tak masalah. Itu memang dibolehkan. Tapi ambil warna hitam. Warna hitam hitamkan supaya apa? Dia kata biar orang rumah nampak kita muda. Nak lari mana dia tahu kita umur berapa tahun. Ya. Baik tuan-tuan yang baik dari Allah SWT yang lemah saya sendiri kita sambung nanti pada minggu depan. Saya catat di sini tuan ya. Hari ini 6 bulan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashian wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin.